Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sedang dengar yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu lagi kita pada kali ini untuk tazkirah ringkas online Masjid Kampung Rincing Ulu. Jadi pada malam ini kita ambil satu hadis yang berkaitan dengan amalan yang boleh menjamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya yang berbunyi an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati urafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allahu liman at'ama at-ta'am wa afsha as-salam wa shalla bil-lail wan nas niyam. Saya ulangi lagi sekali. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati urafan yura zahiruha fi batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allahu liman at'ama ta'am wa afsha salam wa shalla bil laili wan nas niyam. Rawahu Ibnu Hibban. Maksud hadis Sayyidina Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam syurga terdapat kamar-kamar yang nampak bahagian dalamnya dari luar dan nampak bahagian luarnya dari dalam. Allah Subhanahu wa taala menyediakan kamar-kamar itu untuk orang yang suka memberi makan kepada orang lain, menyebarkan salam dan bangun mengerjakan solat tahajud sedangkan orang lain sedang tidur. Jadi mafhum daripada hadis ini, mana kata Nabi sebut bahawa di dalam syurga ada bilik-bilik yang disediakan, dan bilik-bilik itu bilik-bilik yang transparent lah, maksudnya nampak daripada kaca lah kita katakan, kaca. Bilik-bilik kaca, mewah lah maksudnya di sini, kepada siapa disediakan, kepada siapa, iaitu kepada liman at'ama ta'am, kepada mereka yang memberi makan kepada orang lain, khususnya kepada orang miskin lah, memberi makan kepada orang lain, orang yang sentiasa memberi makan kepada orang lain, itu dia kata at'amu ta'am. Jadi yang kedua dia kata wa afshu salam, iaitu orang yang sentiasa mengucapkan salam, memberi salam, assalamualaikum, begitu contohnya. Kemudian yang ketiga dia kata wasalli bil lail wan nas niyam, kemudian dia semayang pada waktu malam, waktu malam dia semayang tahajud lah maksudnya, semayang tahajud, ataupun qiyamul lail, mendirikan malam, wan nas niyam, sedangkan manusia lain tidur. Itulah tiga amalan, tiga amalan. Jadi amalan yang pertama tadi disebut at'imu ta'am, bagi makan. Bagi makan ni maksudnya siapa yang beri makan ni biasanya orang muliakan, orang yang beri makan, sebab dia memberi pertolongan kepada orang yang lapar, kan? Jadi tentu dia mendapat kemuliaan, khususnya kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Sebab orang yang bagi itu dia takkan habis. Bila dia bagi lagi, maka Allah akan tambah lagi kat dia. Bila dia bagi lagi, Allah tambah lagi kepada dia. Kan? Itu dikatakan nikmat Allah itu. Maksudnya dikatakan amalan-amalan untuk kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala itu, iaitu amalan harian kita mudah. Selain daripada solat itu macam kita kan. Jadi kita amal bagi makan. Bagi makan sedikit makanan, kita katakan, kepada khususnya kepada mereka-mereka yang memerlukan.
Jadi kalau hari ini kita katakan ramailah orang memerlukan, sampai ada buat teks apa bendera putih, kan? Ada buat teks bendera putih lah, kan? Makna kata memerlukan makanan, kan? Jadi dalam hal ini maka kita kena main peranan, maksudnya kita main peranan. Sebab apa? Sebab dicadangkan ataupun disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW amalan, selain daripada ibadat yang lain, iaitu memberi makan. Tak kisahlah makanan tu maksudnya makanan yang mengenyangkan, makanan yang apa sajalah yang menghilangkan kelaparan. Kalau Maggi lah, ramai orang makan Maggi kan, Maggi lah, apa sajalah yang maksudnya yang menghilangkan kelaparan, dan halal maksudnya di sini, halal maksudnya halal di sini. Jadi pergi makan, sebab orang yang pergi makan ni takkan kita katakan susah dengan sebab dia bagi makan kepada orang lain. Bahkan kita tengok orang yang sentiasa memberi makan kepada orang lain ni, Allah tambah rezeki dia. Kita tengoklah apa David Liu, kan? David Liu. Kita pun kadang tertanya-tanya mana dia dapat banyak, kan? Rezeki dia, kan? Tapi dia tak berhenti. Dia nak bagi sumbangan itu, nak bagi kepada orang-orang yang susah, sampai ke Palestin dan sebagainya, kan? Jadi itu maksudnya harta yang dia dapat itu maksudnya memberi jalan kepada dia untuk dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut perkara ini melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kemudian yang kedua iaitu dia afsyus salam. Afsyus salam, orang yang sentiasa mengucapkan selamat kepada orang lain. Bukan dia nak cari gaduh. Bukan dia nak caci, bukan dia nak celah, tapi dia sentiasa mengucapkan salam, afsyus salam, assalamualaikum, memberi salam, mengucapkan selamat ke atas saudara-saudara dia, terutamanya saudara-saudara sama Islam lah. Jadi biasakan dengan ucapan bagi salam ini, sampai ada fadilatnya kalau kita nak masuk rumah pun kita bagi salam, bukan jumpa dengan orang, kita nak masuk rumah pun disuruh kita bagi salam. Maksudnya banyak fadilat memberi salam ini. Saya pernah dimaklumkan oleh seorang, dia dulu beragama Kristian, orang Sarawak lah, dia dulu agama Kristian. Kemudian lepas tu dia convert, dia masuk Islam lah, dia masuk Islam atas kesedaran yang tertentu lah, dia masuk Islam. Maka dia belajarlah Islam, kebetulan dia berkahwin dengan isteri dia, orang Malaysia ini, kemudian isterinya itu seorang nurse, seorang nurse. Jadi bila dia selepas saya baca khutbah, satu tajuk saya pun dah lupa tajuk apa, tapi dia jumpa saya lepas saya baca khutbah, kemudian dia cakap dengan saya, dia kata, ustaz patut baca khutbah yang tajuknya berkenaan dengan salam. Dia kata berkenaan bagi salam, pilih tajuknya, tajuk yang bagi salam. Sebab hari ini kita tengok orang-orang ni bagi salam, dia kata patutnya dia tak kenal pun, kalau dia Islam dia kena bagi salam, kan? Tapi hari ini kita tengok orang yang jumpa tu, kalau dia kenal baru dia bagi salam, kalau dia tak kenal dia tak bagi salam, dia kata, kan? Jadi kita kena luaskan sikit pengetahuan orang-orang Islam ni yang ada di Malaysia ni, kecuali lah kalau kita pergi ke Mekah, orang Arab dia tak kira, dia bagi salam je, kan? Dia kenal ke dia tak kenal, dia bagi salam, kan? Tapi kita di Malaysia ni amalan tu tak jadi macam tu, dia kata. Jadi cuba kita bagi sikit penerangan dengan khutbah ke apa ke, dengan mudah-mudahan dengan pengajian ke, dengan mudah-mudahan dengan cara penerangan kita itu menyebabkan menjadi amalan orang Islam ni, dia bagi salam, sebab ini dicadangkan dalam hadis ini, ini disebutkan dalam hadis ini oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu orang-orang yang dikatakan yang beramal, mana amalannya itu kalau dia istiqamah mengamalkannya itu, maka dia Allah letakkan dia di syurga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang bilik-bilik yang disediakan tadi itu, kan? Jadi itu kelebihannya kita nampak di sini, mungkin kalau kelebihan di dunia ni kita nampak akan mengiratkan hubungan silaturahim di antara kita, kan? Mungkin masa dia jumpa kita bertemu dengan dia, tengok ketika tu dia marah, kan? Kita tengok dia ni marah, muka masa mungkin dia marah dengan siapa-siapa, kan? Tapi tiba-tiba dia jumpa kita,
Dia kata Assalamualaikum, dia bagi salam. Langsung hilang persepsi kita mengatakan dia ni bukanlah orang yang seperti yang kita harapkan, orang pemarah dan sebagainya. Jadi di sana sudah dapat kita mengenali, orang kata dapat kita mengenali orang itu, ya. Bila dia bagi salam tu kita nampaklah maksudnya pendekatan dia itu macam mana, ya. Orang yang sentiasa memberi keselamatan kepada orang lain. Ini yang dituntut dalam hadis ini. Ini jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini mengatakan bahawa golongan yang macam ini ditentukan oleh Allah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga dia kata wasalli bilail, semayang malam. Sedangkan manusia lain tidur. Jadi kita bangun pada waktu malam, semayanglah 2 rakaat, semayang tahajud. Ya, lebih-lebih lagi sekarang ni kita ada masa banyak, ya. Jadi kita boleh bangun semayang tahajud, semayang beramal. Itu di antara kekuatan bagi mereka yang di mana nak mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan hanya berdoa sahaja, dengan tidak melakukan sesuatu yang boleh menjamin kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk syurga, maka tak pasti, ya. Jadi kita kena beramal. Ya, mungkin kita berdoa, ya, macam lepas semayang kita berdoa, kan? Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darasa salam. Kita minta Allah masukkan kita dalam syurga yang syurga salam, kan? Tapi dengan doa saja belum pasti lagi, kan? Jadi kita kena berusaha. Jadi apa usaha-usahanya, apa amalannya? Iaitu 3 amalan inilah. Iaitu amalan memberi makanan kepada orang yang memerlukan makanan, kemudian yang kedua memberi salam, ya, jadi kebiasaan, dan yang ketiga tambah sedikit kekuatan itu dengan bangun pada waktu malam dan menunaikan solat, di mana ketika itu orang lain semua sedang tidur. Mungkin anak kita, mungkin isteri kita sedang tidur, kita bangun bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sepertiga malam itu maksudnya masa yang paling sesuai, disebutkan di sana oleh ulama-ulama mengatakan masa yang paling sesuai untuk kita bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini, sedikit berkaitan dengan hadis yang kita akan bacakan tadi, iaitu perkara-perkara yang dapat kita amalkan. Dengan amalan kita maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menempatkan kita ke dalam syurganya seperti mana disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lemah ada kelemahan daripada diri saya. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma adfa'na al-bala' wal waba' wal ghala' wal fakhsha wal zina wal riba wal mihan wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'ira biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.